Okay, Assalamualaikum semua. Okay, baiklah. Saya rasa saya tak akan mengambil masa yang lama kerana bukan segala lah, hampir semua perkara berkenaan dengan sumber ku telah pun disentuh oleh, boleh dikatakan semua pembentang-pembentang tadi. Jadi apa yang perlu saya buat cuma memberi sedikit latar belakang sajalah bagaimana sumber ku ni boleh mula-mula terhasil, dan kemudian mungkin sedikit tips and tricks lah di dalam kita nak mengendalikan untuk membuat pencarian dan sebagainya lah. Tapi yang itu memang sebenarnya sumber ku ni didesign simple enough supaya kita tidak kata orang tu sesat lah kan. Seboleh-boleh mungkin tak sesat lah. Kalau sesat juga tu ada something wrong lah dengan somewhere lah. Okay. So apakah itu apa namanya sumberku ini? So dia sebenarnya selepas daripada nak dilancarkan pada 30 Ogos sebelum tu, kita bila nak menyediakan tentang segala program-program yang akan dibuat untuk membuat catch up plan ni, apa saja M2P ke apa dan sebagainya tu. So kita fikirkan di mana kita nak park perkara tersebut. Dan setelah dibuat survey kita mengambil keputusan bahawa kita perlu adakan satu tempat yang baru, tetapi dia tidak dia tidak menyusahkan daripada segi orang nak akses dan sebagainya lah. Jadi kita telah pun membuat satu keputusan untuk menghasilkan satu repository yang nanti akan diberitahu lah apa dia punya ciri-ciri dia. Okay. Jadi sumberku ini adalah sebenarnya sistem penyimpanan digital untuk menyediakan akses kepada koleksi bahan-bahan PDP digital yang melibatkan semua mata pelajaran. So sebenarnya kita cuba untuk tidak meninggalkan sebarang mata pelajaran, tetapi sebenarnya dia adalah bergantung kepada ketersediaan data-data ataupun bahan-bahan yang disediakan lah. Jadi kalau tuan-tuan dan puan nanti bila buat cerian akan adalah beberapa mata pelajaran yang belum ada, tapi insyaAllah dalam masa seminggu ni dia akan muncul lah. Jadi untuk sumberku ini, tujuan dia adalah untuk supaya boleh diakses oleh semua orang. Dia bukannya untuk kegunaan guru dan juga murid saja, tetapi kita juga nak menggunakan extend fasiliti ini kepada ibu bapa, kerana salah satu daripada tujuan kita mengadakan repository ini adalah untuk membolehkan pelajar-pelajar dan ibu bapa membuat pembelajaran sendiri lah, maknanya tanpa adanya guru. Sebab tu di PDPR mereka boleh akses kepada bahan-bahan yang terdapat di sini. Jadi bahan-bahan ni ada yang mungkin khusus untuk guru saja. Kalau nanti kita tengok nanti ada panduan guru, ada bahan-bahan yang khusus untuk murid saja, dan ada juga bahan-bahan yang boleh di-share across lah. Dan ada juga yang untuk ibu bapa, tapi kebanyakannya memang dikongsi bersama lah. Jadi tujuan asal sumberku ini diwujudkan sebenarnya adalah untuk memuat turun bahan-bahan PDP untuk kegiatan ataupun aktiviti pengukuhan dan pengayaan. Tapi setelah kata orang tu, masa berlalu dan sebagainya, adalah keperluan-keperluan yang lain yang menyebabkan kita kata kita perlu kata orang tu kembangkan sedikit lah daripada segi fungsinya, kerana dia masih lagi berkait dengan PDP. So itulah yang penting. Jadi pengukuhan dan pengayaan ni adalah kita kata hasrat utama kita lah. Okey. Daripada segi pembangunan pula, ini kata orang sedikit kita bagaimana benda development dibuat kan. So sebab tu mula-mula dibincangkan ataupun diminta lah untuk kita mengadakan repository ni. Masa tu namanya pun belum sumberku lagi, tak bernama lagi, so kita panggil repository PDP saja pada waktu tu. Salah satu daripada yang paling penting adalah dia mestilah mudah diakses oleh pengguna. So tidak kira di mana, anytime anywhere kan, bila-bila tengah malam pun dan dia tak boleh down lah kan. Dan lagi satu, dia tidak melibatkan banyak langkah. Maksudnya bila kita nak masuk ke dalam sumberku itu,
dia tak boleh banyak sangat step. Kalau dah lebih daripada 5 step untuk masuk saja, jadi pengguna akan merasa bosan lah kan. Dan lebih-lebih lagi kalau setiap step tu pula dia tanya password lah, apalah, pengesahan dan sebagainya. Tapi yang ini kan ada harga yang perlu dibayar lah juga kan. Maknanya kalau tak ada apa-apa ataupun pengesahan ataupun verification ni, risikonya adalah orang akan mudah masuk tanpa terkawal lah, kita tak tahu siapa. Tapi buat masa ini kita merasakan bahawa adalah lebih baik jika akses ini diberi untuk semua lah. Tetapi sebenarnya untuk hack ke dalam ni dia agak sukar lah kan? Kerana kita dah berada di dalam environment delima So delima ni dia punya security dia mengikut Google lah, bukan mengikut saya mengikut Google, sebab dia punya shell delima tu adalah Google. Security level dia sebenarnya lebih tinggi daripada untuk menjaga kalau kita pakai Gmail biasa dan sebagainya lah. Dan bila kita nak browse melalui Google punya layar dan sebagainya, yang ini dia dipertingkatkan 2 ataupun 3 step lagi lah sebenarnya. Jadi daripada segi keselamatan tu, pada saya dia adalah kata terjamin 100%, tidak lah kan, tapi insyaAllah okey. Kemudian lagi satu ialah dia boleh diakses melalui pelbagai medium peranti. Jadi kalau kita kena akses melalui PC saja susah lah kan. Orang setengah daripada student kita ni dah terbiasa dengan peranti berskrin kecil lah kan. Jadi ikut satu kajian yang dibuat oleh MDEC, didapati bahawa untuk sekolah menengah, pelajar-pelajar kita ni ada 75% mempunyai handphone sendiri. Jadi memang diorang dah biasa dengan skrin kecil lah. Dan selain daripada itu, peranti-peranti lain seperti tablet dan sebagainya, ataupun hybrid yang mana dia bukan tablet dan juga bukan PC. So semuanya boleh diakses lah. Maknanya dia akan resize mengikut peranti yang digunakan. Kemudian yang paling penting adalah capacity storan mestilah besar. So sebagaimana yang saya rasa semua orang tahu bahawa pada waktu ini cloud storage ni adalah satu perkara yang good business lah. Maksudnya kalau kita boleh ada storan yang besar dan sebagainya, kita boleh jual dekat orang, kira macam kita bagi servis lah Tetapi kerana kita menggunakan delima juga, so dia storan dia tak ada limit lah pakai ini. Maksudnya dia tak ada had untuk kita store. Tetapi sebenarnya apabila kita tengok bahan-bahan yang telah pun ada tu, kebanyakannya telah pun dipark di somewhere lah, sama ada di YouTube ke ataupun di dalam lain-lain tempat lain. Jadi kita cuma sediakan link sajalah. Tetapi jika ada keperluan untuk menyimpan di sumber kod ini, contohnya macam video, satu video tu mungkin berkapasiti sehingga 10 hingga 100 megabyte 100 megabyte ataupun kalau gigabyte tu dah terlalu besar sangat kan. Jadi boleh kita tak ada masalah. Bagi je dekat kita kalau bahan-bahan tersebut nak minta kita simpan. Dan macam yang saya kata tadi, tidak boleh berlaku sistem crash ataupun downtime lah, sebab bila cikgu nak guna dan dia tiba alamak kan, benda ni down, dia akan downkan guru tu sebut lah. Sama juga dengan murid dan ibu bapa, kerana apabila berada di rumah ni masa pembelajaran tak tentu masa Kemudian mesra pengguna ni, itu maksud saya tadi, bila dia nak akses senang, tak hilang pedoman, maknanya boleh pergi beberapa step dan kemudian keluar balik. Jadi dia
mengguncingkan kepala lah orang kata kan. Maksudnya kalau nak pergi ke mana pula ni, mana nak cari benda ni. So sebalik mungkin kita buat as simple as possible. Sebab fungsi utama dia sebenarnya adalah untuk mencari bahan. Itu je. Ya. Mencari dan juga download bahan nak gunalah. Kemudian ni ada dua yang perkara yang diminta pada waktu itu adalah satu, rapid development. Kata dalam masa seminggu boleh tak wujudkan sumberku ni. Itu saya kata kita bernasib baik kerana pada zaman moden ni teknologi telah membenarkan kita untuk develop benda dengan cepat lah. Jadi dia tak payah pakai coding yang tinggi sangat lah dia punya makamnya. So sikit-sikit pun dah okey. Tapi sikit-sikit pun sebenarnya dia kefahaman teknikal tu kena ada lah kan. Sebab apa untuk mereka yang kata orang teknikal kalau ada kat sini cuma nak share, kita menggunakan Google Site macam biasa, tetapi sebenarnya untuk fungsi carian tu kita embed daripada Data Studio. Jadi dia ada technicality juga dekat situ lah, bukannya kata orang tu simple lah dia. Not that simple, tapi kerana pada sekarang ni semua benda dah memang ada, jadi kita pakai je coding yang ada. Okay. Dan yang terakhir dia kata tidak melibatkan sebarang kos. Nak buat cepat tapi tak ada kos. Ada ke benda dalam dunia macam ni? Adalah kan, inilah bendanya. Okey, sekarang ni untuk pautan, saya rasa semua orang pun telah pun didedahkan dengan sumberku ni. Type saja sumberku dekat sini. InsyaAllah jumpalah, dia boleh jumpa dia punya pautan dia. So sumberku, dia tak ada S kat sini dia tak ada, dia bukan HTTPS. Itu nak ingatkan kepada rakan-rakan semua. sumberku.moi-dl.edu.my. Okey, bahan-bahan yang ada di sini adalah nanti kita akan lihatlah. Jadi saya cuma bacakan saja bahan-bahannya yang telah pun diterangkan tadi. Pemugaran literasi dan numerasi kita akan lihat ada ke tak ada. Okay, pengukuhan pengayaan sekolah rendah dan menengah yang macam SEF dan M2P tu dua-dua ni kan. Kemudian ada link kepada portal U Pustaka, tapi ini adalah link saja, dia akan pergi kepada U Pustaka yang di bawah PNM, Perbadan Perpustakaan Negara Malaysia. Tapi kita kena jadi ahli lah untuk masuk menjadi mendapatkan akses kepada apa yang terkandung di dalam PNM tu. Okey, ini M2P tu saya dah sebut. Dan selain daripada itu ada juga bahan-bahan kesihatan, psikologi dan nutrisi untuk kegunaan murid-murid kita lah. Okey, selain daripada itu bentuk-bentuk bahan sokongan ni ada banyak macam yang disebut tadi. Sebutlah apa saja yang terfikir yang cikgu-cikgu kita sediakan ataupun pegawai-pegawai sediakan, semuanya insya-Allah ada dekat sini. Okey. Daripada segi akses pula, kalau kita lihat macam yang saya kata tadi, PC pun boleh, tablet pun boleh dan juga handphone pun boleh. So dia akan resize mengikut bentuk yang screen acreage dia lah, kebesaran skrin dia. Dan kita juga telah uji untuk semua pelayar-pelayar browser lah ya. Yang utama tu boleh dikatakan semuanya berfungsi lah. So mungkin ada orang kata adakah kalau pakai Google pula dah, Microsoft Edge saja boleh ke Google ke ataupun Safari ke kan, semua insya-Allah boleh. Okey. Yang ini saya skip saja untuk nanti kita pergi kepada hands on terus. Jadi kalau baru kita boleh nampak lah experience sikit lah kan? Dalam 10 minit kita explore secara hands on. Cuma untuk maklumkan, macam saya kata tadi, bahan-bahan yang kita ada sekarang ni baru ada 1700 bukan 40, 1754 something macam tu bahan-bahan. Dan dalam mesyuarat bersama YBMK baru-baru ni, iaitu pada 12 September, beliau memutuskan bahawa
untuk 30% yang CUP tadi, yang telefon catch up plan yang diterangkan pada awal pagi tadi tu, kita di Sumberku kena memberi sokongan lah daripada segi bahan supaya guru-guru kita ni supaya memberi mereka kemudahan lah untuk mencari bahan-bahan. Sebab yang menjadi masalah, antara masalah yang kita anticipate adalah guru-guru kita ni akan terbeban sedikit lah apabila contohnya pembelajaran hybrid berlaku kan. Jadi dia kena buat persediaan untuk murid yang bersemuka tu dan juga murid yang secara PDPR. Jadi kalau macam tu memang kita perlu support mereka lah daripada segi keperluan bahan. Kurang-kurangnya dapat meringankan lah bebanan mereka untuk mencari bahan untuk digunakan sama ada secara bersemuka ataupun secara hybrid. Okey, itu saja untuk background dia. Kemudian okey, kita pergi ke laman sebenar dia. So di sini untuk apabila masuk saja dekat sini Sumberku MOE DL.edu ni, so ini adalah front page dia. Kita design dia ada 2 page je. Kita tak nak lebih supaya orang tak sesat lah kan. Dan walau pakai skrin apa pun, kita dah pastikan bahawa yang ini dia akan muncul betul-betul di dalam skrin. Dia tak terkeluar ke apa, supaya jika mereka nak mencari bahan boleh terus klik di sini. Sebenarnya dia ada 2 tempat kat sini pun boleh carian bahan, kat sini pun boleh. So untuk bagi pengguna tidak miss, kata mana nak cari bahan ni kan, dia scroll ke bawah ke atas kan tak ada kan, mana buka je terus nampak carian bahan, klik di sini. Tapi dalam masa yang sama juga kita menyediakan pautan-pautan kepada bahan-bahan yang telah pun dinyatakan di dalam bahan persembahan awal-awal pagi tadi lah. Untuk carian popular ni sebenarnya yang ini kita tak activatekan lagi kerana yang ini sebenarnya baru saja bermula, so kita belum dapat Google Analytics dan bila dah dapat nanti dia akan berubah lah. Ini cuma display dulu lah buat sementara. Tapi apa yang saya nak share dengan tuan-tuan dan puan adalah bahan-bahan yang telah pun dinyatakan pada sepanjang persembahan pada hari ini. So kita ada kit pembugaran literasi dan numerasi, self tadi, bahan-bahan self, strategi manfaatan ni M2P dan juga U pustaka. Jadi kita pergi sekejap lah untuk tengok bagaimana rupanya untuk akses contohnya macam kit pembugaran ni. Okay, so ini adalah seperti mana yang ditunjukkan oleh Hajah Shikin tadi. Apa saja yang ditunjukkan tadi semuanya ada dekat sini. So dia ada panduan pembugaran, dia ada modul literasi, dia ada modul asas dan juga yang ini yang versi dia panggil tadi, yang dua language DLP. Kemudian kalau siapa-siapa yang termiss untuk menonton webinar yang telah pun dibuat baru-baru ni, pun ada disertakan di sini pautan dia dan pakai YouTube. Dan ada kit lagi dekat sini, so boleh dikatakan lengkap lah untuk kegunaan literasi dan numerasi. Jadi kalau tuan-tuan dan puan nanti nak explain kepada rakan-rakan kita di sekolah ke ataupun di rakan-rakan kita lah, sama ada di JPN ataupun PPD, bolehlah minta mereka rujuk terus ke sini untuk download bahan-bahan ni. Dia boleh di-download, dia tak ada masalah, tak tanya nama ke email ke, tak ada, boleh download terus je. Okey. Seterusnya untuk bahan self. Okey, untuk bahan self ni setakat ini kita ada beberapa subjek lah, macam bahasa Melayu, SKK, Melayu dia, bahasa Inggeris, sejarah macam dia tunjuk tadi.
Tapi sejarah ni sekarang ni pada untuk bulan ini bulan depan kita akan masukkan lagi lebih kurang saya ingat berapa ya, 50 lagi bahan ada sedang menunggu ni. So, bahasa Cina dan bahasa Tamil. So akan ditambah daripada semasa ke semasa lah untuk bahan-bahan syaf. Dan bahan-bahan ini juga sebenarnya dia bukan untuk guru saja, kalau tengok dekat sini untuk murid guru, so kita boleh refer dekat sini lah. Dan ini sebenarnya disediakan oleh cikgu-cikgu sendiri ya, macam ni guru ni Lee Min Jae, dia share dengan kita bahan-bahan yang telah pun disediakan tu. So kita maknanya boleh berkongsi lah bahan-bahan yang beliau telah sediakan. Okay, seterusnya okay, untuk M2P pula pun dia ada dia punya bahan-bahan yang tersedia. So dekat sini video yang tadi mungkin tak sempat ditayang, so boleh tengok dekat sini video tu, poster, garis panduan, dan kemudian kita boleh pergi kepada subjek-subjek lah mengikut tahap. So kalau kita tengok dekat sini untuk sekolah rendah yang sekarang ni yang tersedia adalah subjek ini. Dan untuk sekolah menengah ada subjek-subjek ini. So kita boleh klik lah ke mana-mana. Contohnya kalau kita klik sign, kita boleh pergi kepada video dia. So kesemua bahan step-step ni kalau tuan-tuan tengok dia dalam paling banyak pun 5 kali klik je untuk kita akses kepada bahan-bahan ini. Itulah tujuan asalnya untuk tidak membebankan rakan-rakan kita lah. Okay. Dan yang terakhir adalah berkenaan dengan carian bahan. So kita boleh klik dekat sini ataupun klik dekat sini lah, semua boleh. Dan mesej ini pun saja kita orang tu munculkan dekat sini. Sebab apa? Bila kita guna bahan yang free ni, ada setengah benda yang di luar kawalan kita lah, sebab dia punya masalah compatibility. Jadi untuk pengguna yang pertama, kalau muncul dekat skrin tengah ni yang dekat warna apa, ungu ni kan, tiba-tiba dia muncul macam ni kan. So jangan terkejut lah kata dia tak boleh guna kan. Klik je dekat proceed ni. InsyaAllah terus lepas tu sekali tu je dia akan tanya lah. So itu tip yang pertama lah kan. Jadi sesiapa yang ada masalah kata tiba-tiba muncul ni, dia terus panik kan. Inilah kata cakap je pandai lah apa semua, tapi tak boleh pakai. Jadi klik je kat sini. So insyaAllah dia selesai. Kalau tak selesai juga boleh hubungi kita lah. Okay. So apa yang ada dekat sini mudah je. Kita buat secara mudah. Baru tambah lagi bahan dekat sini. So kita ada sekarang ni 1755 dan sekarang ni kita dalam proses pengumpulan bersama-sama dengan rakan-rakan kita di JPN untuk menambah bahan yang 30% tu. So dijangkakan dalam seminggu ini kita akan dapat dijangkakan lah kan, lebih daripada 2,500 bahan lah kan, yang akan ada. So satu jumlah yang besar lah. Dan ada yang akan tanya pula kan, apa beza yang ini bahan-bahan yang ada dekat sini dengan ruang ilmu? Ada tak yang tanya? Saya pun tak pasti sebab tak nampak chat kan. Tapi saya jawab je lah kan. Beza dia adalah bahan-bahan yang ada dekat sini ni kita pastikan kena melalui QC dulu lah. Padanya dia mesti bersesuaian dengan DSKP ataupun DSKP lah ya, dan kurikulum kita. Jadi kalau ada bahan-bahan yang macam yang dalam ruang ilmu tu yang nak dimasukkan di sini pun boleh, tapi perlu melalui QC lah. Dan quality control ni tak adalah kita nak jadi strict sangat kan, sampai mesti tengok ejaan koma, titik semua tu, mungkin tidak lah. Apa yang kita nak pastikan adalah bahan-bahan tu adalah menepati keperluan DSKP. Itu yang paling penting sekali. Dan daripada segi pengawalan kualiti pula, yang kita ada sekarang ni yang kita buat di BPK.
Tetapi bahan-bahan kalau sampai di peringkat JPN, kita pun akan anggap sebagai rakan kongsi yang boleh dipercayai lah kan, trusted partner. Jadi kalau JPN kata okey, kita anggap okey lah kan, kita kena percaya. Jadi yang itu akan dibincangkan pada sesi pada petang ni lah. Ada satu lagi mesyuarat lepas ni berkenaan dengan perkara tersebut. Okey, baiklah. Untuk mencari bahan, so kita ada dekat sini satu carian yang berkaitan dengan kita panggil wildcard lah. Apa-apa yang kita type saja dekat sini, dia akan buat cari. Dan juga kita ada drop down dekat sini. So drop down ni dia ada tahun tingkatan. So semua tahun tingkatannya ada lah. Mata pelajaran, segala mata pelajaran yang menyumbang tu semua akan muncul di sini. Okay. Dan kemudian ada aktiviti. So aktiviti ni adalah pengukuran pengayaan, tempuhan saja ke pengayaan, pemulihan, umum, latihan. Ni ada kena clean sikit ni. Yang ni bukan dia ni. Okay, bentuk bahan macam-macam ada, lembaran kerja, video, nota, panduan guru, slide, gamifikasi, modul, kuis, sebagainya lah. Okay. Dan sasaran bahan untuk siapa? Guru, murid saja, guru, murid, ibu bapa dan sebagainya. Yang ni pun kita dah sedia buat drop down, tapi ada yang type tu yang lain macam sikit bunyi, tapi tak apa, itu tak menjadi masalah. Okey. Contoh lah kan, sebab carian ni kita boleh buat carian secara apa kata orang tu sendiri lah. Maknanya nak cari dekat sini pun boleh, tapi dia adalah lebih baik jika kita boleh membuat kombinasi lah carian ini dan juga ini kan. Saya bagi contoh lah katalah kita nak cari fotosintesis lah kan. So ada tak topik fotosintesis kat sini? Oh, ada satu ya. Jadi bila dia ada satu dekat sini, kita boleh terus klik di sini dan dia akan muncul dekat sini bahan-bahan yang berkaitan dengan fotosintesis. Contohnya kita try lah PowerPoint ni ada apa ambil lah satu dekat sini, lambaran kerja. Okay, fotosintesis dan respirasi. So dia ada bahan-bahan dekat sini, boleh carilah Okay, kemudian tadi tip yang pertama So sekarang tip yang kedua. So sekarang ni macam mana kita nak reset dekat sini ni? So kita ada dua cara. Satu cara adalah dengan highlight yang ni dan tekan backspace button kan. Atau backspace button kemudian enter. Tu leceh sikit lah kan. Contohnya macam ni, kita tekan backspace, kemudian kita tekan enter, dia kembali semula lah kepada ni bilangan 1755 ni. Okay. Tapi katalah sekarang ni kita panjang sangat step tu kan. So kita cuma right click saja right click dekat sini dan tekan reset. Dia akan kembali So itu tip yang kedua. So okey, katalah sekarang ni kita katalah kita nak cari puisi lah, ada tak puisi kat sini kan? Siapa? Ada puisi, tapi semua puisi dalam bahasa dalam Tamil ataupun Cina. Mana puisi Melayu kita pun tak tahu kan. Mana tak ada lah, tak dimasukkan lagi. Okey, jadi kalau dia selepas kita dah cari puisi ni, kemudian kita nak dia kepada tingkatan 4 saja contohnya, kita boleh pergi only dekat sini kan. Kita tekan only ataupun kita boleh pakai dekat sini lah. Kita uncheck dekat sini dan kita check. Okay, so ada 3 bahan untuk tingkatan 4. Dan bahan-bahan ni semua bila kita klik dekat yang ada link dekat sini tu, insyaAllah kita dah check semua setakat inilah. Semua link ni berfungsi lah dan sampai kepada sasarannya.
Okey, dan kalau kita tengok dekat sini sebab mata pelajaran apabila dia dah filter dekat sini, automatik yang dekat sini semua akan difilter. Jadi apa yang ada tentang mata pelajaran cuma satu saja. Ya. Dan the record count pun ada 3 dia kata. Kan. Manakala untuk aktiviti pula mungkin ada satu je, pengukuhan dan pengayaan. Sebab yang ni ya, pengukuhan dan pengayaan. Bentuk bahan ada dua jenis, lembaran kerja dan panduan guru. Lembaran kerja dan panduan guru. Okey. Jadi sama juga bila kita nak buat carian yang lain, kita kena right click dekat sini dan kita reset. Dan contohnya kalau kita buat dua lah bahasa Cina bahasa sama, kata cari bahasa Cina. Okay, untuk tingkatan 5. Okay. Jadi sebelum kita nak buat carian yang berikutnya, memang kita kena clearkan dulu lah. Di mana kita kena reset di sini dan kita reset di sini. Macam mana nak tahu ada filter ataupun tidak, ada huruf dalam kurungan ni lah. Itu dia punya dia punya tip lah kan. So yang lain-lain tu saya rasa kita tuan-tuan dan puan boleh explore, sebab memang bila design ni tujuan kita sesimpel yang mungkin di dalam limitation yang ada lah. Macam saya kata tadi, kalau kita tengok ada kotak ni, yang ini sebenarnya adalah embed daripada Data Studio. Sebab carian untuk Google Sites ya, dia tak canggih dan dia sukar untuk kita buat bentuk yang macam ni. Jadi dalam Data Studio yang ini boleh di-design. Ini melibatkan coding sikit. Okay, jadi itu sebab kita embed dia. So yang lain-lain adalah, kalau soalan lazim tu baca sendirilah tuan-tuan dan puan sebab dia self-explanatory. Dan yang terakhir nak tunjuk adalah ini adalah talian helpdesk. Apa-apa masalah, tuan-tuan dan puan boleh hubungi nombor ini. Puan Sharifah kata setiap hari, Sabtu Ahad saya tak pastilah, tapi mungkin linkkan ke sesiapa ke. Tapi hari kerja memang insyaAllah ada dekat sini. Ataupun boleh email kepada helpdesk Perkasaku. Apa saja perkara-perkara yang berkaitan dengan bahan-bahan yang telah pun dipersembahkan daripada pagi tadi sehingga sekarang, boleh tuan-tuan dan puan hubungi kedua-dua kaedah inilah. Itu saja. Terima kasih tuan-tuan dan puan.